Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merapatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan rahmatnya diberikan kita ruang, peluang dan kesempatan untuk kita mengisi ruang waktu dan masa yang ada kepada kita untuk mendapat sedikit pusaka-pusaka baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tunjuk ajar, nasihat, panduan syariat dan petunjuk yang membawa kita kepada hakikat kebenaran yang menjadikan persepsi dan pandangan yang dipertikaikan oleh kebanyakan manusia tentang kebenarannya. Baik, sedang jemaah yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam perbincangan menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu pada bab yang ke-42 mengenai sifat puasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bincang pada hadis yang ke-14 dan seterusnya mengikut ruang waktu yang kita ada pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi yaqul haddatsana Harun bin Ishaq حدثنا عبده عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يميل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. Baik, hadis yang ke-14 ini yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia menceritakan bahawasanya pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya ataupun masuk ke rumahnya. Jadi maknanya isteri-isteri dan baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rumah yang berbeza bagi setiap isteri dia. Maka ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang wanita lain yang bersama dengan Aisyah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah wanita ini? Maka jawab Aisyah, dia adalah seorang yang tidak tidur malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hendaklah melakukan amalan sunat setakat yang ia mampu sahaja.
Aku bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan jemu memuliakan pahala sehingga kamu semua menjadi jemu untuk mengerjakan amalan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, amalan yang amat dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sesuatu amalan yang dibuat secara istiqamah. Baik, ulasan hadis ini. Wanita yang dimaksudkan di sini bernama Khawlah binti Suwaid bin Habib radhiyallahu anha, yang merupakan seorang sahabiyah. Kita panggil perempuan ni sahabat lah, tapi dalam istilah bahasa Arab dia disebut sahabiyah, iaitu sahabat perempuan. Jadi maknanya yang laki-laki pun sahabat, yang perempuan pun sahabat, yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang bersemangat serta gigih mengerjakan ibadah. Banyak kisah seumpama ini dirangkum di dalam hadis di mana para sahabat kerana jazbah yang tinggi mengerjakan amalan melebihi kebiasaan. Dia panggil jazbah, maksud dia semangat, keyakinan, harapan yang baik. Jadi dia buat mengerjakan amalan lebih daripada kebiasaan. Maknanya biasa ni 2 rakaat dia buat sampai 10 rakaat. Puasa dia biasa Isnin Khamis puasa setiap tanpa ada putus-putus, ada gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menasihati mereka agar bersederhana. Jadi Nabi ni sentiasa bagi nasihat jangan banyak sangat, buat secara sederhana. Bukan tak bagi buat banyak, tetapi yang bersederhana itu lebih baik. Kerana sifat manusia itu dia tak boleh berlebih-lebihan. Bila dia berlebih-lebihan, dia akan sampai kepada tahap yang merosakkan. Dia tak boleh. Sebab itu dia sebut sebaik-baik amal tu yang pertengahan, yang sederhana. Macam contoh sifat pemurah, dia kena sederhana. Sebab kalau dia berlebih-lebihan, dia akan jadi boros. Sifat jimat cermat, dia kena sederhana. Kalau dia lebih-lebih, dia akan jadi kedekut. Jadi dia punya sekatannya. Sifat sabar, dia kena sederhana. Sebab lebih-lebih nanti dia jadi pengecut. Lebih sabar, jadi pengecut. Begitu juga sifat berani, dia kena pertengahan juga. Kalau dia boleh berlebihan, dia akan melampaui batas. Itu kadang. Jadi Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang terlama. Jadi Abdullah bin Amr bin As ni adalah di antara tokoh sahabat besar lah. Walaupun permulaan dia menentang Rasulullah dan akhirnya dia masuk Islam dan baik keislamannya. Dia bercerita, aku pernah berazam mahu beribadah sepenuh masa. Jadi dia cerita semangat dia tengok Rasulullah beribadah ni, duduk dengan orang soleh, memang semangat nak buat ibadah. Dan bila kita duduk tempat orang soleh, malam dia bangun tahajud, kita pun nak tahajud juga. Siang dia puasa, kita nak puasa juga. Tengok dia solat banyak, kita nak solat juga. Jadi dia pergi pengaruh dengan orang-orang soleh. Jadi tak pernah duduk dengan Rasulullah SAW lagi lah. Bagi semangat ni, tengok Rasulullah buat begini, dah buat juga. Rasulullah puasa begini, dah puasa juga. Jadi banyak dia dah buat ibadah yang begitu banyak. Katanya, aku selalu puasa pada siang hari serta khatam seluruh Al-Quran di malam hari. Siang puasa, malam khatam Quran.
siang hari puasa malam khatam, siang hari puasa malam khatam. Kemudian dia kata, bapakku telah mengawini aku dengan seorang wanita bangsawan. Pernah bapakku menanya isteriku perihal keadaanku. Dia menjawab, beliau seorang yang soleh, tidak tidur malam, dia tidak ambil peduli sesiapa pun. Bapakku amat marah denganku kerana membiarkan isteriku, seorang wanita mulia, kesepian. Kerana jazbah ingin beribadah, aku langsung tidak terpengaruh dengan semua itu. Bapakku telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As ni, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah dia ni di antara orang-orang muda lah yang masuk Islam. Ayah dia Amr bin As. Bapak dia ni lah yang merupakan di antara tokoh-tokoh besar dalam kalangan Quraisy yang masuk Islam, yang baik keislamannya dan bagus dia punya pelaksanaan. Jadi Amr bin As ni dia mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat dia. Jadi Abdullah bin Amr bin As ni orang sahabat yang hebat. Dia ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak saya tak puasa setiap hari? Tak puasa sepanjang tahun? Kalau kita kata bukan sepanjang tahun, seumur hidup tak puasa. Nabi kata jangan. Dah. Nabi tak bagi. Dia minta juga, Nabi tak bagi. Minta lagi, Nabi tak bagi. Nabi kata puasa 3 hari sebulan tak. Baik dia kata sikit, sikit yang 3 hari sebulan. Dia kata saya boleh puasa lebih pada tu. Jadi Nabi kata kalau nak puasa juga, puasa lah Isnin kami. Sikit, tak padan. Dia nak minta semua hidup nak puasa ni. Nabi kata kalau kamu puasa sikit, tak padan juga, puasa lah. Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Jadi dia minta lagi, Nabi kata tak ada lebih baik untuk puasa ni. Dia kadar puasa. Nabi tak izinkan untuk dia buat, walaupun dia ni orang yang kuat nak beribadah ni. Kisah Abdullah bin Amr bin As ni dari antara sahabat besar yang hebat dan kuat beribadah. Tengoklah bila ayah dia kahwinkan dia dengan seorang wanita, dengan seorang isteri, tak layan isteri dia. Tak layan tu bukan sebab tak nak layan, tak. Cinta dan kasih kepada ibadah. Puasa siang hari malam beribadah, khatam Quran lagi, sibuk dengan amal ni. Jadi sampai dia tak layan. Jadi isteri dia pun tak kisahlah, dia bukan buat jahat pun, buat amal soleh. Dia beribadah, khatam Quran, puasa, dia tak peduli orang. Jadi perkara-perkara seperti ini dia buat sehingga kan bila bapa dia tahu dengan keadaan dia yang seperti ini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam dia pun pergi mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Amr bin As bapa dia ni pergi mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun panggillah Abdullah bin Amr bin As, panggil dia Abdullah macam ni. Maka Nabi bertanya kepada dia, saya dengar kamu sentiasa berpuasa di siang hari dan berdiri solat sepanjang malam. Jawabku benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali buat begitu. Kamu puasa sekali sekala dan tidak puasa sekali sekala. Dan Nabi suruh dia puasa dan Nabi suruh dia berbuka. Begitu juga pada malam hari. Kamu bangun solat dan kamu tidur. Bangun solat dan suruh tidur juga. Kenapa? Kerana jasadmu ada hak atas kamu, matamu juga ada hak atas kamu. Ia akan lemah kerana berjaga sepanjang malam. Isteri kamu juga ada hak atas kamu, anak-anak kamu juga ada hak atas kamu. Mereka yang mengunjungimu juga ada hak atas kamu. Maknanya pada mata ni ada kewajipan yang kita kena bagi hak mata, iaitu tidur. Hak mata ni
Begitu juga pada tubuh badan kita ada hak yang kita mesti kita laksanakan. Kalau kita abaikan, maka kita tak menjalankan kewajipan yang betul. Jadi ini nak menunjukkan bahawa saja syariat Islam ni dia adalah suatu syariat yang mementingkan berkaitan dengan keperluan asas manusia dan fitrah manusia, dan dia tidak menjalani fitrah sama sekali. Jadi fitrah manusia kena tidur, maka syariat Islam suruh tidur. Fitrah manusia kena makan, maka syariat Islam tak benarkan puasa seumur hidup. Kerana fitrah manusia tu dia dah perlu benda-benda macam tu. Jadi makna di sini kita lihat bagaimana praktikalnya syariat ni. Jadi kalau tengok padahal kalau kita kata cerita seorang perempuan yang berjaga malam, yang mulai malam tak tidur langsung, siang berpuasa, malam khatam Quran, yang mulai lagi dan sebagainya, oh hebat kan? Patutnya Nabi kata, oh aku boleh puji kan, tapi tidak. Nabi tak puji kerana apa? Kerana Nabi bimbang amalan-amalan tersebut akan membawa kerosakan kepada fitrah manusia. Kita dah minta baik, ya? Jadi kita buat ibadah bukan sampai sakit. Kita buat ibadah bukan sampai kita ni mendapat pelbagai permasalahan yang lain dah. Ibadah yang kita buat dengan tujuan melaksanakan hak-hak tuntutan Allah Ta'ala, tetapi dalam waktu yang sama kita dapat mengekalkan fitrah kita, ya? Itu yang terbaik. Maknanya walaupun kita ini kita kata tidur tu tak bagus, tak semua tidur yang tak bagus. Ada tidur yang bagus, tidur yang baik. Maknanya bagaimana syariat itu menilai dia, ya? Untuk kita melaksanakannya dengan cara yang terbaik, ya? Jadi tidur yang banyak memanglah tak bagus. Ada had waktu tidur dia. Dan solat yang banyak pun bukan bagus. Ada had waktu yang dibenarkan. Dan maknanya dibahagikan waktu tersebut, dibuat pada waktu yang betul, pada saat yang betul, pada ketika yang betul, kan? Jadi kena bahagikan. Jadi ini maknanya panduan syariat yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada penghujung hadis ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, amalan yang amat dicintai ini maknanya Nabi suka buat. Dan Nabi bukan saja suka, cinta. Nabi memang melaksanakan cara ini, iaitu dibuat secara istiqamah. Amalan itu konsisten. Satu-satu amal itu dibuat secara konsisten, kan? Jadi ini melibatkan kalau kita zikir buat sepanjang, maknanya kita konsisten. Kita tidak rajin buat malah tinggal, rajin buat dia tak. Maknanya dia buat secara berterusan dalam jangka waktu yang berterusan, yang lama. Nah, ini yang menjadikan sebab tu keluar kata-kata amalan yang dibuat secara konsisten walaupun sedikit lebih baik daripada amalan yang banyak yang tidak konsisten. Jadi kalau dari sini amalan yang banyak yang konsisten adalah lebih baik daripada amalan yang sedikit yang konsisten. Dan sedikit yang konsisten banding yang banyak konsisten, yang banyak konsisten tu dah lebih baik, ya? Jadi kita ambil contoh amalan bersedekah. Perlu sentiasa dilaksanakan setiap hari, setiap masa, setiap ketika. Dan jadi berterusan setiap hari ada sedekah yang dibuat, ya? Sedekah tu ada sedekah duitnya, ada sedekah perkataannya, ada sedekah perbuatannya, semua sedekah. Nah, maknanya sentiasa diamalkan. Dan ada sedekah secara terang-terang dan ada sedekah dibuat secara sembunyi-sembunyi. Ada sedekah di waktu malam, ada sedekah di waktu siang. Mana dibuat secara konsisten. Baik. Kemudian yang ke-15, Haddatsana Abu Hisham Muhammad bin Yazid Al-Rifa'i haddatsana Ibn Fudail Al-A'mash an Abi Salih qala Sa'altu Aisyah wa Ummu Salamah ayu amal kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
qulta qalata ma dima alaihi wa iqalla. Baik, hadis yang ke-15. Abu Saleh radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku bertanya kepada Aisyah serta Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, amalan apakah yang amat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, amalan yang dikerjakan dengan istiqamah walaupun sedikit. Amalan yang dikerjakan secara istiqamah walaupun sedikit. Jadi maknanya kita kata, kalau kita ambil masa 10 minit, 15 minit untuk kita baca apa-apa zikir yang kita akan buat setiap hari dengan kadar yang semacam itu saja. Zikir ada 15 minit, tapi amalan itu dibuat secara berterusan adalah lebih baik, lebih dicintai dan lebih dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata amal kebaikan tu, al-istiqamah, dapat meneruskan dan dikekalkan amalan tersebut, itu yang bagus. Jadi pengajaran dalam hadis ini ialah puasa serta lain-lain amalan nafil, amalan sunat, walaupun sedikit atau setakat yang terdaya dilakukan, hendaklah istiqamah dan yang buat istiqamah. Kerana hanya amalan sunat sahaja yang boleh menampung kekurangan amalan fardu. Jadi justru kita haruslah berusaha dan mengerjakannya seberapa banyak yang terdaya dibuat. Jadi sebab itu dalam hadis lain yang disebut, wa ma amartukum bih fa'tu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, buat dengan kadar yang kamu mampu. Ambil kadar yang kita mampu. Jadi kalau yang tak mampu tu tak perlulah nak buat. Dan maknanya kita ambil masa, tak ambil ruang waktu untuk kita ambil kadar yang kita mampu. Sebagai contoh utama ibadah yang besar yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita hari ini ialah mendalami dan memahami ilmu agama dengan baik. Ini banyak yang diabaikan oleh sebahagian masyarakat, besar masyarakat kita, sehingga kan banyak permasalahan asas dalam agama tidak diketahui, keliru dan tak pasti, maka timbul berbagai kaedah amal dan sebagainya kerana dia bina di atas keraguan, ketidakpastian. Ini bahaya. Jadi padahal kalau kita lihat, antara tuntutan utama kepada kita adalah belajar. Dan belajar tu dia mesti ada objektif dalam pembelajaran, iaitu kita dapat menguasai topik-topik yang kita belajar sekurang-kurangnya untuk kefahaman diri kita. Maknanya baru dia ada peningkatan daripada apa yang kita pelajari daripada syariat ini. Maknanya agama ini dia bukan dibina di atas amalan semata-mata, tetapi dia dibina di atas ilmu. Dan bila kita sebut ilmu bukan sesuatu perkara yang dibuat secara sangkaan, anggapan, andaian, bukan. Jadi sebagai daripada kita, dia buat andaian. Tak apa, orang semua buat gini, kita buat gini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela berkaitan dengan amalan-amalan yang diambil secara warisan. Amalan kita tahu, walaupun warisan itu warisan yang baik, tetapi kita tak boleh pegang atas warisan tu. Kita mesti pegang atas ilmu. Bagaimana amalan itu dilaksanakan, daripada siapa diwarisi amalan tersebut, adakah dia diambil daripada Rasulullah ataupun bukan. Kita kena pastikan betul-betul, supaya kita tidak berkata kami dapat tidak tahu nenek kami buat benda ni. Kita dikatakan betul. Kita mesti buat berdasarkan kepada kemahaman ilmu itu sendiri. Walaupun ianya menjadi satu warisan tradisi, tetapi dia mesti dibina di atas ilmu, bukan dibina di atas sangkaan dan andaian sahaja.
Pada saat ada yang dah orang lain buat, kita buat. Ini masalah. Bila itu sebagai satu wirid zikir yang digunakan pakai untuk menghalalkan banyak perbuatan, banyak tindakan, banyak amalan, maka kita akan dia dapati banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku. Jadi kita tak boleh nak kata sebab itu Allah Ta'ala sebutkan bila mana wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan ini, maknanya ikut wahyu Allah, ikut petunjuk Allah. Jadi mereka jawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba, bahkan kami mengikut apa yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, sekalipun datuk nenek mereka tidak mendapat petunjuk dan tidak faham dengan amalan yang mereka laksanakan. Mereka tidak faham. Jadi maknanya kalau perkara ni walaupun ia menjadi satu tradisi, tetapi tradisi itu mestilah dibina di atas ilmu. Dia bukan diwarisi amal semata-mata, tetapi amalan itu mesti dibina di atas ilmu. Maknanya kalau kita diberikan satu wirid zikir oleh mungkin daripada guru kita, mungkin daripada datuk kita, mungkin daripada orang tua di kalangan kita, amal zikir ni, bagus ni zikir ni, kena tahu zikir itu bagi daripada mana, apa sumber dia, sekurang-kurangnya mana bina atas ilmu. Bukan semata-mata tak dia pakcik tu bagi ni arwah dulu ni, datuk saya bagi ni, tapi daripada datuk mana datuk ambil tak tahu. Ini bahaya kan? Kalau memang kita bina atau amalan kebaikan, tapi apa asas dia? Jadi hari ini kalau kita orang tanya kepada kita, kenapa kamu mengerjakan solat? Solat adalah satu amalan warisan yang ditradisi dari zaman Rasulullah sampai pada kita. Tapi dengan adanya ilmu berkaitan dengan sirah perjalanan solat, berkaitan dengan Isra dan Mi'raj yang dicerita daripada satu tahun ke setiap tahun bila berlakunya, maknanya orang boleh faham. Ia bukan sahaja sekadar warisan, tapi dia dibina di atas kefahaman ilmu, tahu sumber dia daripada mana, asas dia daripada mana, kenapa solat dilaksanakan. Maknanya ada dasar-dasar yang pasti daripada amalan tersebut, kan? Jadi ini benda ni, maksudnya begitulah. Kita bina amalan tadi itu dengan panduan-panduan dan dalil yang sebenar di atas ilmu, bukan ada semata-mata andaian dan persepsi saja. Jadi sebab itulah antara amalan yang besar yang kita kena laksanakan dan menjadi keutamaan kepada kita umat Islam adalah al-ilmu. Kita ambil bahagian daripada ilmu. Ini besar sekali. Antara banyak-banyak ibadah, ilmu nombor satu. Jadi dengan membina dan melahirkan orang yang ada kefahaman ilmu ni, kita akan membina syariat dengan betul. Dan jadi sebab banyak percanggahan, perbalahan dan sebagainya, sebab apa? Sebab tidak berilmu. Bila tidak berilmu, kita sentiasa berada dalam syak, dalam tidak pasti, anggapan, persepsi, orang tu betul tak, orang ni betul tak, apa yang kita buat betul tak, kita tidak pasti. Maka akan berlaku percanggahan demi percanggahan. Tapi bila kita selesaikan masalah itu dengan kefahaman ilmu, maka ilmu itu menyelesaikan segala permasalahan kita. Segala perkelangkahan kita akan selesai. Yang menjadi kita bermasalah ni sebab kerana kita membina sesuatu di atas persepsi, kita tak bina di atas kefahaman ilmu. Maka daripada itu, kalau 10 orang yang melihat satu perkara, dia akan melihat daripada 10 dimensi. Dia melihat dari 10 dimensi. Jadi kita ambil contoh, kita letak satu nombor 6. Orang yang lalu kot sini, dia kata ni nombor 6. Orang yang lalu kot sana, nombor 9. Jadi maknanya masing-masing melihat daripada sudut pandang dia. Jadi bagi orang yang berilmu, dia bukan tengok pada nombor tu, dia tengok pada nombor sebelum dan selepas, untuk dia pastikan kenyataan nombor yang dilihat tu benar, 6 ataupun 9. Dia bukan hanya tengok pada satu nombor untuk dia nilai perkara tu berdasarkan nombor tu tak. Dia mesti tengok, kerana dia melihat kepada kepahaman ilmu, dia akan tengok sebelum dan selepas.
Oh, dia duduk selepas nombor 5, nombor 6 sebab dia tertuju. Orang yang tak melihat pada sudut tu, dia hanya buat sangkaan nombor 6 ni, dia tengok pada dimensi ni. Tapi 6 yang disebutkan tu walaupun betul, tetapi berdasarkan kepada prasangka andaian itu sahaja. Dan begitu juga orang yang datang dimensi lain. Oh, nombor 9 ni, kalau dia duduk pada sains sana, dia nampak daripada sudut sana 9. Maka 6, saya tengok 9, orang tengok 6 macam mana? No. Dia bercanggah, dia akan wujudkan percanggahan. Tapi bila dia duduk pada satu sudut, dia melihat dengan ilmu tadi, tengok sebelum dia 5. Jadi yang sebenarnya tak betul, no? Sebab dia ada dasar dia, ada sadaran dia. Maka dari situ yang boleh bawa kepada kesepakatan. Jadi yang membawa kepada perpecahan dan sebagainya adalah kerana apa? Kerana kejahilan. Dan inilah yang Nabi SAW sebutkan di antara musibah yang dikenakan kepada umat ini adalah kejahilan. Akan meliputi kejahilan yang begitu banyak. Dengan kejahilan inilah manusia akan berpecah belah. Dengan kejahilan inilah manusia akan menjadi rapuh dengan pegangan mereka. Dengan kejahilan inilah mereka akan dibinasakan. Baik. Hadis yang ke-16. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abdullah bin Salih, haddatsana Muawiyah bin Salih an Umar bin Al-Qais annahu sami'a Asim bin Hamid qala sami'tu Auf bin Malik yaqul kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata fastaqa summa tawadda'a summa qama yusalli faqumtu ma'ah fabada'a fastaftaha baqarah fala yamuru bi ayati rahmah illa waqaf fasa'ala wala yamuru bi ayati al-azab illa waqaf fata'awwaza summa raka'a faqasa raki'an biqadri qiyamih wa yaqulu fi ruku'i Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Summa sajada biqadri ruku'i wa yaqulu fi sujudi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Summa qara'a Ali Imran summa suratan yaf'alu misla zalik. Baik. Hadis yang ke-16 ni hadis yang terakhir di pada bab puasa ni. Yang diriwayatkan daripada Auf bin Malik. Dia berkata, saya bersama dengan Rasulullah SAW pada satu malam. Dia duduk dengan Rasulullah. Maka baginda bersiwak. Baginda SAW bersiwak, gosok gigi. Gosok gigi dia rupanya antara satu ibadah besar. Kalau kita baca bab gosok gigi dia panggil, kalau dalam bab taharah dia panggil ada satu bab bersiwak, bab gosok gigi. Gosok gigi ni maknanya daripada tuntutan gosok gigi ni, nak solat sudah gosok gigi, bangun tidur sudah gosok gigi, kalau mulut berubah wajib gosok gigi. Tak ada berubah hukum, nak bercakap dengan orang wajib gosok gigi, nak baca Quran wajib gosok gigi, lepas makan wajib gosok gigi. Banyak tempat banyak. Kalau kita kata dentist ajar kita gosok gigi 3 kali sehari, atau 3 kali ya. Tapi Nabi kita ajar gosok gigi lebih daripada 3 kali. Boleh kata, kita kata sampai 20 kali sehari pun ada. Tak tunjuk kata banyaknya, begitu beratnya ataupun arahan itu untuk kita jaga kebersihan mulut. Rupanya kalau tengok pakar jantung, hari ini pakar jantung buat keluar satu kenyataan. Dia kata peranan mulut yang bersih ni ataupun kebaikan pada mulut yang baik ni boleh memberi jantung yang sihat. Masya Allah. Mulut yang bersih ni, mulut yang baik, mulut yang tidak ada bakteria dan sebagainya, boleh melahirkan jantung yang sihat.
Hari ini kita tengok ada produk-produk yang dia buat untuk berkumur kan, buat betul-betul dalam mulut kan, dengan bahan-bahan yang tertentu kan. Tapi itu sebenarnya boleh kita guna, tapi jangan-jangan dia tak baik untuk setiap waktu, kerana kita akan menghapuskan seluruh bakteria-bakteria yang baik dan yang tak baik. Jadi itu tak bagus juga. Tapi yang Nabi kita ajar, kalau kita boleh buat secara konsisten, itu dah lebih baik. Umumnya kebersihan mulut kita ni ada kaitan dengan kesihatan jantung kita. Dan sebab dia cerita, dia kata ada seorang pesakit dia datang bukan sakit dada, bukan sakit belakang, bukan sakit kaki, bukan sakit perut, dada, tapi datang sebab sakit gigi, sakit gusi, sakit gigi. Dia kata lepas makan sakit, pergi cek dentist dan dentist kata okey, kena cabut gigi ni, tapi sebelum cabut kena cek jantung dulu. Pergi kena cek, dia pun pergi tengok, dia kata awak bukan masalah gigi, awak masalah jantung. Kejut dia, ada juga simptom dia macam tu kan? Jadi maknanya datang dengan sebab sakit gigi, tapi bukan sebab sakit gigi, sebab sakit jantung. Sakit jantung tu bawa sampai sakit gigi. Jadi bila cek memang dia ada masalah jantung. Bila selesai masalah jantung, hilang masalah gigi, hilang. Jadi tengok, jadi maknanya Nabi SAW ni dia akan bersiwak, dia akan bersuci, kemudian dia akan berwuduk. Jadi sehingga kan satu waktu dulu orang-orang kaum ibu ni, dia akan pesan pada anak-anak perempuannya agar sentiasa menjaga wangian mulut, mulut kena harum. Ada pentingnya, maknanya itu dan sebagainya antara perkara-perkara besar adalah hubungan suami isteri dan sebagainya. Kemudian dia cerita lalu mendirikan solat kan? Nabi bersiwak, Nabi ambil uduk, Nabi mendirikan solat. Lalu kata Auf bin Malik ni, saya pun ikut Nabi. Dia ikutlah Nabi. Baginda mula membaca surah Baqarah. Jadi Nabi mula solat baca surah Baqarah kan? Bila tiba kepada ayat rahmat, baginda berhenti dan memohon rahmat. Nabi doa, baca surah Baqarah sampai ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, maknanya berkaitan dengan perkara-perkara kebaikan. Allah Ta'ala bagi syurga, Allah Ta'ala tawarkan amal kebaikan dan sebagainya. Dia bagi ayat rahmat. Ayat rahmat berhenti berdoa sampai pada ayat itu berhenti baca doa dulu dan minta, ya Allah, mohonkan agar rahmat yang kami dapat. Cerita buat orang soleh, ya Allah masukkan kami di dalam golongan orang soleh. Baca ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala bagi nikmat kekayaan, ya Allah limpahkan kurniaan kami pada sebagaimana kamu limpah kurniaan pada mereka. Macam tu. Jadi dia bagi di antara kaedah Nabi SAW, baca ayat-ayat Quran dan dia bila sampai ayat rahmat, Nabi akan bermohon untuk dapat rahmat. Ya Allah Ta'ala cerita dalam ayat itu. Baik, kemudian kata dia, begitu juga bila tiba pada ayat azab. Lalu satu ayat azab mengenai siksaan Allah, janji siksa dan sebagainya. Apa beliau buat? Beliau berhenti dan baginda akan memohon pengampunan serta berlindung daripada azab Allah. Ya Allah, azab ni kau timpa pada kau ni, hindakkanlah daripada kami. Mintakanlah. Jadi macam itu dia bagi maknanya dia ada hubungan satu berinteraksi dengan Quran tadi. Baca ayat rahmat, minta rahmat. Baca ayat azab, minta lindung daripada azab Allah Ta'ala. Kemudian baginda rukuk yang lama masanya. Lama masanya itu macam mana? Seperti masa berdiri dia tadi. Kalau kita baca surah Baqarah yang jumlah juzuk dia 2 juzuk lebih. Jadi kita kata berapa lama tak baca ni? Dekat-dekat dengan 2 jam setengah. 2 jam setengah, 3 jam. 2 jam setengah lah kita kata. 2 jam setengah dia berdiri, dia rukuk pun 2 jam setengah. Masya Allah, seperti berdiri. Jadi dia kata dalam rukuk tu Nabi SAW baca doa ni. Nabi baca dengan tasbih ni, Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci zat yang memiliki kekuasaan,
kerajaan, kebesaran dan keagungan. Nah, ini zikir ataupun doa yang Nabi SAW baca ketika rokok baginda. Jadi kemudian baginda sujud. Sujud yang panjangnya sama seperti rokok. Nah, kalau rokok jadi 2 jam setengah, maka sujud 2 jam setengah. Lama orang sujud. Kemudian baginda membaca, kemudian selesai dengan sujudnya, baginda bangun dan membaca surah Ali Imran pada rakaat yang kedua. Yang kedua baca Ali Imran. Dan satu surah dalam rakaat seterusnya. Maka lepas Ali Imran, rokok, tidak, sujud, duduk, bagi salam, bangun lagi, baca surah lain pula. Lepas Ali Imran, Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, ada begitu. Baik, riwayat di atas menggambarkan betapa panjangnya rakaat itu. Surah Al-Baqarah meliputi 2,5 juzuk dan baginda membacanya dengan begitu teliti dan cermat. Teliti cermat ni maknanya baca ayat rahmat, minta rahmat. Baca ayat azab, minta lindung dari azab. Masya-Allah. Betul. Doa dimohon pada setiap ayat rahmat dan azab. Maka tentulah rukuk dan sujud juga sama panjang seperti qiyam. Sama. Kalau qiyam pun 2 jam setengah. Rokok 2 jam setengah, sujud 2 jam setengah. Berapa jam pun habis satu rakaat dalam satu solat. Itu dia bagi solat Nabi. Dan lama, bukannya banyaknya rakaat, tapi lama je berdiri, lama je rokok, lama je sujud. Itu. Jadi bila kita buat ni, kita akan rasa lain daripada sembahyang-sembahyang biasa yang kita buat. Jadi kita akan rasa dia punya kelazatan solat tu lain. Jadi sebab itulah solat ni dia jadikan sebagai istirahat. Para Nabi ni, solat tu adalah tempat beristirahat, ketenangan, kedamaian dia. Dia bina dalam solat tu kedamaian. Jadi bila dia solat tu rasa sedap, rasa tenang, rasa damai, rasa seronok, tak rasa penat. Baik. Doa dimohon pada setiap rakaat yang sujudnya. Ini baru satu rakaat. Melaksanakan 4 rakaat dengan cara begini dalam satu malam pastilah sukar sekali. Tapi dengan semangat dan jazbah yang tinggi, terutamanya bagi pribadi yang agung, yang mana solat adalah petunjuk matanya, amalan ini tidaklah berat baginya. Jadi kalau bisa kata dah jadi suatu amalan yang sedap, yang seronok, tak jadilah satu benda yang memberatkan. Ibaratnya orang yang suka mancing lah. Mancing ni pergi panas macam mana pun tak apa, dapat mancing. Bagi yang ribut tempat macam mana pun dia boleh pergi mancing. Mana dia boleh menghadapi kesusahan sebab minat mancing ni. Datanglah ribut ombak besar mana pun, tapi mancing dapat ikan dia seronok. Ada maknanya bila dia ada keseronokan dalam satu hobi tadi tu, maka datanglah kesusahan yang macam mana pun dia akan buat sebab dia seronok. Dia tak rasa susah. Dia ada pergi 3 malam 3 hari 3 malam buat pada seekor ikan dia, tapi seronok tu mana. Dia rasa kemanisan dalam hobi dia tadi. Mana begitulah kita kata kelazatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Dan mudah-mudahan kita dapat kelazatan yang sama, masa seronok dapat. Baik, beberapa hadis kemudian ternyata tidak ada kaitan dengan puasa Rasulullah SAW dalam beberapa terbitan edisi Syama'in. Hadis ini tidak saja dimasukkan dalam bab salat duha, puasa dan sebagainya, tetapi juga pada setiap bab ibadah Rasulullah SAW. Ini tidaklah menghairankan, kerana dalam terbitan-terbitan yang bab yang disusun berbeza, satu perkara khusus diulas bahawa biasanya mereka yang berlebihan mengerjakan puasa didapati akibatnya mudah meringankan hak orang lain. Lantaran itu Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala pada awalnya telah menyiapkan hadis tentang kesederhanaan dan akhirnya menyatakan bahawa andainya semangat yang melampaui kebiasaan seseorang itu tidak mengakibatkan bosan dan keletihan beribadah. Baik. Jadi maknanya penghujung daripada hadis dalam bab puasa ni, kalau kita tengok mana-mana edisi kitab Syama'il Muhammadiyah ni, tak sebut, tak cerita tentang puasa, tapi dia sebut benda lain.
Antara yang disebut di sini iaitu berkaitan dengan larangan melakukan ibadah secara berlebihan. Kerana dibimbang dua perkara. Apa dua perkara? Yang pertama, mengabaikan hak orang lain. Dia puasa, bila dia puasa sunat, dia hari puasa, orang panggil kenduri dia tak pergi puasa. Bukan saya tak pergi, saya puasa. Dia mengabaikan hak orang. Kadang-kadang bila kata dia ada kita panggil untuk buat hal-hal masyarakat dan sebagainya, dia puasa. Dia kata saya pergi, saya tak nak, saya puasa. Banyak benda-benda dia mengabaikan kewajipan. Bahkan kalau ada tetamu datang pun dia tak apa-apa nak layan sebab dia puasa. Kadang nak buat satu ibadah tadi tu, dia mengabaikan banyak ibadah lain. Itu yang dilarang. Dan ada setengah-setengah orang, kalau kita kata khidjah, dia masuk cepat, tapi dia nak puasa hari-hari. Jadi bila dia puasa hari-hari, banyak kerja dia tak dapat buat, dia penat, dia letih dan sebagainya. Tapi dia nak puasa. Dia sangka puasa itu lebih baik daripada yang lain, padahal dia telah mengabaikan kewajipan yang lain. Ini masalah. Ini yang akan berlaku pada orang yang puasa. Yang disebut puasa sunat lah, bukan puasa wajib dah. Yang kedua, dia akan boring, jemu, penat, letih sampai satu tahap. Ini lagi takut. Dia buat satu ibadah sampai satu saat dia akan penat, letih, bosan. Ini dia bahaya. Jadi sebab itulah larangan-larangan ini disebut Nabi SAW pada permulaan lagi. Tetapi kalau benda itu tak berlaku pada dia, bagus. Itu dulu. Maknanya dia tak mengabaikan orang lain. Dia boleh meraihkan orang sekelilingnya. Dia boleh meraihkan hak-hak yang ada di kelilingnya. Dia pun meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah dan sebagainya. Itu bagus. Itu yang terbaik. Sebenarnya itu maksudnya. Tapi kita takut yang maksud objektif tak tercapai, tapi benda lain pula yang berlaku. Dan itu yang dibimbangi sebenarnya dalam kita melampaui dalam mengamalkan sesuatu. Baik, kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, iaitu babu maja'a fi qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Macam mana Nabi cara baca, bagaimana proses Nabi baca Quran. Ini semua kita dengar, Nabi tahu jugalah. Supaya kita baca Quran, kita dengar orang lain baca, tapi kita tak baca apa yang Nabi baca. Kita tak belajar macam mana Nabi baca Quran. Dan kita memang guru kita ajar kita baca Quran, sebutan huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya, perkataan-perkataannya. Tapi ada tak guru kita cerita Nabi ni baca macam ni? Ada tak? Belajar, dia kena belajar juga. Dia cerita ni, maknanya Nabi yang menyampaikan Quran, macam mana Nabi baca? Mesti ada cara Nabi baca. InsyaAllah kita akan bincang pada perisian yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini saya buka soalan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Amalan menggunakan kayu suci amalan menggunakan kayu sugi. Kayu sugi itu kayu arak lah, kayu arak. Dan menggunakan ni, kalau kita kata, kalau kita nak ambil daripada segi sunnah al-matbu'ah, ikut cara yang Nabi buat tu, kayu arak tu lebih baik lah. Tapi kalau kita lihat kepada, tapi dia kena faham penggunaan kayu arak ni, dia ada kaedah penggunaannya, cara guna pakai tu. Kita hari ni majoriti kita tak guna kayu arak, tak guna kayu untuk bersugi tu. Jadi cara menggunakannya kita tak berapa banyak, sebab bukan menjadi budaya dalam masyarakat kita. Bila jadi, maknanya bila kita gosok gigi dengan kayu tadi tu, ada bahagian-bahagian tempat yang kita tak dapat gosok. Kita tak merangkumi semua sebagaimana yang digunakan pakai dalam pada masyarakat awal dulu dan setengah daripada masyarakat yang ada pada hari ini yang masih mentradisikan budaya tu. Maknanya kita nak guna kayu arak tu kena ada ilmu. Bagaimana cara menggunakannya sampai kita dapat menggosokkan dengan seluruh bahagian mulut kita tadi. Sebab kalau kita guna kayu tadi, ada bahagian-bahagian yang kita tak dapat nak gosok dengan betul, sebab kita tak tahu kaedah teknik dia tu. Jadi kalau kita guna boros gigi yang digunakan pakai teknologi hari ini, kita akan merangkumi semua
dengan bahan-bahan yang sesuai untuk kekuatan gigi dan sebagainya, kan? Jadi kalau kita kata daripada sudut mata buah ikut Nabi itu guna kayu itu lah, tapi mesti belajar teknik bagaimana guna kayu tersebut itu. Tapi kalau kita tak mampu untuk kita ambil hanya sebagai mata buah, tapi untuk kebersihan itu kita guna berus gigi, maka berus gigi lebih baik. Sebab maksud dia yang Nabi sebut berkaitan dengan gigi ni, iaitu yang pertama membersihkan mulut. Kalau kita guna kayu ara, kita tak tahu teknik penggunaannya, sehingga kan mulut kita tetap bersih sebersih-bersihnya, maka maksud tak tercapai. Sebab maksud tadi itu adalah membersihkan mulut tadi. Itu penting, kan? Itu tujuannya. Jadi kita sampai ke tujuan tu. Kalau kita tahu kaedah penggunaan tu, sebab tu dia kena ada ilmu bagaimana cara nak guna. Sebab kita tak menjadikan budaya benda tu. Kalau benda tu dah dibudayakan dalam masyarakat kita, dia akan tahu kaedah menggunakan cara benda dulu. Sebab ini kalau kita tengok orang yang pegang sugi, banyak yang kacau, pegang tak betul, salah cara gosok dan sebagainya. Kita lihat ada ruang-ruang yang tidak kena dan disebabkan kerana pengosahan dan penggunaan teknik yang tidak betul. Bukan salah guna pergi tak, guna Arab tu tak salah, tapi kena belajar juga bagaimana cara nak guna dia, ya? Itu lebih tepat. Jadi kalau kita tak faham untuk menggunakan dengan cara yang betul, kita boleh menggunakan berus gigi yang lebih praktikal lah untuk zaman kita menarik. Wallahu ada salah? Tak ada salahnya. Baik. Tak ada salah, katakan dulu atas wa kafarah Rasulullah subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman min ladunka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.